Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berurusan Tuan Guru Besar Cikgu Nazaruddin bin Ali, yang dihormati barisan Guru Penolong Kanan Cikgu Roslan bin Ibrahim, GPK Pentadbiran, Cikgu Nurul Azrin binti Abu Zaini, GPK HEM dan Cikgu Razwan Shah bin Razali, GPK Co-Curriculum. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Saya Cikgu Nur Syafiqah binti Samsuri, Guru Prasekolah Sinar Puteri di SK Seri Kota Puteri 4. Di Prasekolah Sinar Puteri, saya dibantu oleh Cik Mazliani binti Buhari selaku pembantu pengurusan murid prasekolah. Seterusnya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Puan kerana permohonan anak Tuan Puan untuk ke Prasekolah Sinar Puteri diluluskan dan diterima masuk. Semoga anak-anak dapat meneruskan pencarian ilmu untuk kehidupan dan masa depan mereka. Memandangkan negara kita dilanda pandemik COVID-19, maka banyak program ataupun aktiviti yang terpaksa ditangguhkan, termasuklah sesi taklimat bersama ibu bapa sesi persekolahan prasekolah tahun 2021. Kita juga sedia maklum bahawa tidak diketahui bila pandemik ini akan berakhir dan bila persekolahan akan dibuka semula. Maka pihak prasekolah mengambil inisiatif dengan mengadakan sesi taklimat ini secara dalam talian sahaja, walaupun sesi bersemuka lebih mudah untuk berinteraksi bagi menyelesaikan sebarang permasalahan ataupun segala pertanyaan yang mungkin ibu bapa akan utarakan. Lagipun banyak prosedur atau SOP yang perlu kita patuhi jika taklimat secara bersemuka diadakan. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan pembentangan taklimat bersama ibu bapa sesi persekolahan prasekolah tahun 2021. Okey, ini adalah lencana bagi SK Seri Kota Puteri 4 Masai Johor. Pengenalan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ianya adalah sumber daripada Akta Pernikahan 1996 bawah Akta 550. Matlamat Pendidikan Prasekolah. Pendidikan prasekolah bertujuan menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Visi dan misi KPM. Visi, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan misi KPM pula adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk mengembangkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Pendidikan percuma. Pendidikan prasekolah KPM disediakan secara percuma oleh Kerajaan Malaysia. Kerajaan menyediakan peruntukan khusus bagi semua murid prasekolah KPM. Latar belakang. Okey, ini adalah waktu pengoperasian prasekolah. Waktu mula belajar pada pukul 7.30 pagi dan waktu pulang adalah pada pukul 11.30 pagi. Jadi secara purata dalam satu hari jumlah masa murid berada di prasekolah adalah selama 4 jam. Ada sesetengah sekolah waktu belajar mereka bermula pada pukul 8 dan waktu pulang adalah pada pukul 12 tengah hari. Itu terpulang kepada pihak pengurusan prasekolah dan pihak sekolah. Okey, kita lihat pengurusan kelas prasekolah terdiri daripada 4. Yang pertama,
Pengurusan pengajaran dan pemudacaraan PDPC. Yang kedua adalah pengurusan pentadbiran kelas prasekolah. Yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid. Dan yang keempat, pengurusan penyediaan makanan. Di bawah pengurusan pengajaran dan pemudacaraan, guru melaksanakan pengajaran dan pentaksiran berdasarkan KSPK. KSPK ini adalah singkatan bagi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. PPM membantu guru prasekolah dalam penyediaan bahan pengajaran dan pemudacaraan. Seterusnya, guru dibantu oleh PPM untuk merancang aktiviti bimbingan dan asuhan bagi anak-anak di prasekolah. PPM juga membantu guru untuk mengawasi, menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid sepanjang mereka berada di dalam kelas ataupun di luar kelas ataupun berada di sekolah ataupun di luar sekolah. Pengurusan hal ehwal murid. Yang pertama, kami menyambut kedatangan murid. Okey, untuk hari pertama persekolahan, anak-anak akan berkumpul di tempat perhentian bas dan setelah semua hadir, barulah kita akan bergerak ke kelas prasekolah. Yang kedua, setiap hari kami akan mendaftar kehadiran murid prasekolah di bawah sistem yang dijana oleh pihak KPM. Sistem yang dijana oleh mereka adalah berbeza untuk prasekolah dan bagi murid sekolah rendah. Yang ketiga, memastikan murid dalam keadaan sihat dan bersih pada setiap hari. Yang keempat, memastikan murid sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal sepanjang mereka berada di prasekolah. Yang kelima, merekod pergerakan keluar masuk murid jika mereka ada kecemasan dan perlu pulang awal serta dimaklumkan kepada pihak sekolah dan pihak prasekolah. Kurikulum di prasekolah. Kurikulum di prasekolah menggunakan buku dokumen standard kurikulum dan pentaksiran semakan tahun 2017. Okay, di bawah pendidikan prasekolah terdapat 6 tunjang utama yang akan diajarkan kepada murid prasekolah. Tunjang yang pertama adalah tunjang komunikasi. Subjek di bawah tunjang komunikasi ini adalah subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, tunjang yang kedua adalah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Subjek di bawah tunjang yang kedua adalah pendidikan Islam dan pendidikan moral. Tunjang yang ketiga adalah tunjang kemanusiaan. Tunjang yang keempat adalah tunjang keterampilan diri. Tunjang yang kelima adalah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Di bawah tunjang yang kelima terdapat 2 subjek utama iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan seni visual dan muzik. Dan tunjang yang keenam ataupun tunjang yang terakhir adalah tunjang sains dan teknologi. Di bawah tunjang sains dan teknologi, subjek yang mereka akan pelajari adalah subjek sains awal dan matematik awal. Okay, modul lain yang turut digunakan dan contoh aktiviti adalah yang pertama modul civic, yang kedua modul 3R, yang ketiga modul English CEFR, modul yang keempat modul tunas doktor muda dan modul yang kelima adalah modul PKJR. Ini adalah antara contoh aktiviti yang dicadangkan di bawah modul-modul yang tersebut. Bagi modul CV, antara aktiviti yang dicadangkan adalah mengadakan gotong royong membersihkan kawasan sekolah ataupun pertandingan busana kemerdekaan di bulan kebangsaan. Okay, di bawah modul 3R, antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah membuat bekas pensel menggunakan bahan terbuang ataupun membuat model tong sampah mengikut warna. Di bawah modul English CEFR, we can choose themes. For example, animal themes. We can circle and color the domestic animals, or under the food themes, we can sing a rhymes, do you like the broccoli. Bagi modul yang keempat, antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah program Jom Gosok Gigi ataupun bina model piramid makanan. Dan di bawah modul PKJR, cadangan aktiviti adalah Hari Keselamatan Jalan Raya ataupun projek model kenderaan dan mita jalan raya menggunakan bahan kita semula. Okey, ini adalah peruntukan waktu bagi prasekolah. Untuk seminggu,
murid akan belajar selama 1,200 minit dan ianya dibahagi kepada 8 bidang pembelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, aktiviti luar, pendidikan Islam atau pendidikan moral, matematik awal dan pembelajaran bersepadu. Pentaksiran prasekolah. Pentaksiran prasekolah ni bermaksud satu kaedah untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid. Ciri-ciri pentaksirannya adalah dilakukan secara keadaan semula jadi, tidak formal, bersifat diagnostik dan berterusan. Dan kaedah yang digunakan adalah senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod berterusan, persempelan masa dan persempelan peristiwa. Pentaksiran prasekolah ni kalau faham sebenarnya dia bukan ujian ataupun peperiksaan. Mereka tidak akan sesekali dibuat ujian ataupun peperiksaan. Perkembangan mereka dilihat secara semula jadi. Maknanya saya tidak tentukan bahawa hari ini saya akan jalankan ujian. Minggu depan saya akan buat peperiksaan apa-apa-apa. Bukan macam tu. Sebabnya kita akan lihat daripada hasil kerja murid ataupun tingkah laku mereka. Di sini adalah proses pentaksiran. Yang pertama, guru prasekolah akan merancang dengan menentukan kontrak dan kaedah penilaian. Kemudian saya akan bina instrumen berdasarkan standard prestasi yang ingin dinilai. Seterusnya, pentaksiran akan dijalankan melalui pemerhatian tingkah laku, interaksi atau lisan ataupun hasil kerja murid itu sendiri. Setelah itu, rekod akan dibuat, kemudian kita akan analisis data dan membuat laporan. Ketika membuat laporan, barulah kita tahu bahawa sama ada murid itu telah menguasai ataupun belum sesuatu konstrak ataupun instrumen yang telah ditentukan. Jika ya, murid itu telah menguasai, makanya tindakan susulan yang akan dijalankan adalah dengan memperbanyakkan aktiviti pengayaan supaya kemahiran baru ataupun hasil pembelajaran baru akan dipelajari oleh murid tersebut. Namun jika murid tersebut belum menguasai instrumen yang ditaksir, makanya tindakan susulan yang akan dibuat adalah dengan memperbanyakkan aktiviti bimbingan. Kemudian pentaksiran akan dijalankan semula supaya murid tersebut kita dapat lihat perkembangan beliau. Penggunaan buku kerja. Mengikut Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 2020, murid tidak dibenarkan menggunakan buku kerja. Ianya adalah mengikut kreativiti guru untuk menyusun, mengolah dan mempelbagaikan aktiviti PDPC bagi menyampaikan sebarang ilmu kepada anak-anak. Sekarang kita masuk ke bahagian pakaian rasmi murid prasekolah KPM. Bagi ibu bapa yang pernah menghantar anak ke prasekolah pada tahun sebelum-sebelum ini, bagi negeri Johor, uniform yang dikenakan adalah berwarna kuning dan berseluar biru. Namun sejak kebelakangan ini, pakaian rasmi murid prasekolah KPM adalah selaras di seluruh Malaysia, iaitu kita boleh lihat di slide yang seterusnya. Pakaian bagi murid lelaki adalah seperti berikut dan pakaian bagi murid perempuan bertudung serta murid perempuan tidak bertudung adalah seperti yang berikut. Murid perempuan Muslim yang ingin bertudung, tudung yang perlu dipakai adalah berwarna putih. Anak tudung juga perlu berwarna putih dan tudung tersebut perlu dimasukkan ke dalam baju supaya nampak kemas. Namun jika anak tidak selesa untuk bertudung, anak dibenarkan untuk memakai scarf ataupun mengikat rambut untuk ke sekolah. T-shirt yang dikenakan pula adalah t-shirt putih berkollar, sama ada lengan panjang ataupun lengan pendek, mengikut keselesaan anak-anak lah. Kemudian lencana dan tanda nama perlu dilekatkan di sebelah kiri baju. Untuk lencana dan tanda nama setakat ni saya belum dapat makluman terbaru sama ada pembeliannya adalah secara berasingan ataupun sekali arung sahaja.
Maksudnya pada tanda nama tersebut telah ada sekali dengan lencana. Tapi sebarang perkembangan ataupun info terbaru, pihak sekolah akan maklumkan di Telegram Bulletin SK Sri Kota Puteri 4. Okey, seluar sukan pula adalah seluar berwarna biru gelap ataupun hitam. Namun jika ibu bapa tak dapat nak cari seluar yang plain, boleh ada jalur, tapi kalau boleh jalur yang halus dan berwarna putih sahaja. Kalau berwarna selain daripada putih itu adalah tidak digalakkan. Okay, kasut dan stokin juga adalah berwarna hitam, tapi kalau dah beli yang berwarna putih, stokin yang perlu dipakai bersama kasut putih adalah berwarna putih. Tidak dibenarkan kasut putih, stokin hitam ataupun kasut hitam, stokin putih. Okay, hal ehwal murid. Okay, kita lihat syarat-syarat kemasukan murid prasekolah KPM. Yang pertama, warga negara Malaysia sahaja. Yang kedua, kanak-kanak berumur 4 plus ataupun 5 tahun yang lahir 1 Januari hingga 31 Disember dan 5 plus ataupun 6 tahun yang lahir 2 Januari hingga 31 Disember tahun persekolahan semasa. Namun ada juga kelonggaran diberikan kepada kanak-kanak yang berumur 3 plus ataupun 4 tahun yang lahir dari 2 Januari hingga 15 Januari tahun persekolahan semasa. Okey, bagi kanak-kanak yang genap umur 6 tahun pada 1 Januari tahun semasa adalah tertakluk kepada pendidikan wajib iaitu untuk ke tahun 1. Walau bagaimanapun kanak-kanak ni layak untuk memohon ke prasekolah sekiranya mendapat kelulusan penangguhan ke tahun 1. Keutamaan adalah diberikan kepada murid yang berumur 5 plus ataupun 6 tahun. Dan pemilihan murid adalah berdasarkan merit iaitu berdasarkan sistem yang telah disusun oleh KPM. Pihak sekolah tidak terlibat secara langsung untuk menyusun semula merit kerana ianya adalah tertakluk kepada sistem yang telah dicana oleh KPM. Okey, kita lihat proses permohonannya adalah seperti berikut. Ibu bapa perlu memohon secara dalam talian ataupun online yang bermula pada setiap 1 Mac hingga 30 April tahun sebelumnya. Ibu bapa perlu melayari laman sesawang eprasekolah.moi.gov.my. Kemudian isi borang tersebut dan dokumen yang diperlukan perlu dikemukakan sekali bersama salinan borang dan dihantar ke pihak sekolah ataupun institusi yang dipohon selewat-lewatnya pada 31 Mei. Walau bagaimanapun, jika ibu bapa terlepas pandang ataupun terlepas tarikh permohonan secara online, ibu bapa boleh membuat permohonan secara manual iaitu tarikh yang sama bermula 1 Mac namun berakhir pada 31 Mei tahun sebelumnya. Sama juga seperti permohonan secara dalam talian, ibu bapa perlu mengisi borang permohonan kemudian menghantar sekali bersama dokumen yang diperlukan ke sekolah yang dipohon dan dihantar selewat-lewatnya pada 31 Mei. Okey, keahlian PIBG bagi ibu bapa atau penjaga murid prasekolah. Okey, sebelum ni kita memang ada AJK ataupun kumpulan khas yang terdiri daripada ibu bapa murid prasekolah, tapi sekarang kita tiada lagi persatuan ataupun kumpulan seperti itu. Makanya ibu bapa perlu memohon kepada PIBG dan menjadi ahli PIBG sekolah. Okay, kita lihat keanggotaan PIBG adalah tidak secara automatik ibu bapa murid prasekolah digalakkan memohon. Kemudian ianya adalah tertakluk kepada budi bicara pegawai pendidikan daerah atau pegawai pendidikan bahagian atau pendaftar.
Proses permohonan keahlian adalah merujuk kepada Surat Perkeliling Iktisas Bilangan 4 tahun 2004, Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG, panduan permohonan menjadi anggota Persatuan Ibu Bapa Guru di bawah Sub Peraturan 4/2 Peraturan Persatuan Ibu Bapa Guru 1998. Kaedah permohonan ibu bapa yang tiada anak di tahun 1 hingga 6. Ini bermaksud anak di prasekolah merupakan anak sulung mereka. Jadi ibu bapa tersebut boleh memohon untuk menjadi ahli PIBG. Kemudian perlu menggunakan borang BPA/PIBG/1. Setelah borang diisi dan dihantar, mesyuarat jawatankuasa PIBG diadakan. Kemudian terpulang kepada mesyuarat jawatankuasa sama ada untuk menerima atau menolak. Jika ingin terima permohonan tersebut, ianya perlu dikemukakan di PPD untuk kelulusan, dan jika lulus, tempoh keahlian adalah selama 2 tahun. Okey, program pendidikan di prasekolah. Pendidikan civic adalah fokus ke arah penerapan nilai murni dan kemasyarakatan dalam diri murid. Kemudian ianya digubal berasaskan kepada 4 nilai teras civic utama, iaitu hormat menghormati, kasih sayang, bertanggungjawab dan kegembiraan. Komponen ini dilaksanakan secara bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah, dan ianya dilaksanakan selama 30 minit pada setiap minggu, iaitu 10 minit di perbualan awal dan 20 minit di dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua adalah flip classroom. Ianya melibatkan kolaborasi antara ibu bapa dan sekolah. Kemudian murid berpeluang menguasai pelbagai kemahiran dalam satu masa, dan PDPC adalah secara fleksibel, iaitu aktiviti boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan mengikut kesesuaian, dan ianya adalah dilaksanakan dalam waktu aktiviti pembelajaran. Yang ketiga adalah program Tunas Doktor Muda. Ianya adalah program kerjasama antara KKM dan KPM. Program ini memberi pendedahan tentang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PEERS, dan antara perkara yang akan diajarkan adalah sentuhan selamat dan tidak selamat serta pengetahuan anggota tubuh. Kemudian ianya memberi pendedahan kepada murid terhadap amalan penjagaan kebersihan diri. Dan yang ketiga, ianya membudayakan nilai murni dalam kehidupan yang menjadi teras dalam diri kita. Program yang keempat adalah program 3R. Program 3R adalah kerjasama antara KPM dengan SW Corp. Ianya memberi pendedahan kepada murid tentang konsep pengurusan sisa pepejal dan amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Dilaksanakan 2 minggu sekali semasa waktu aktiviti pembelajaran, mengandungi 14 unit yang merangkumi pelbagai aktiviti recycle, reuse dan reduce. Program yang seterusnya adalah program keselamatan jalan raya. Program ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang keselamatan jalan raya. Ianya adalah kerjasama antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini dijalankan bertujuan untuk melahirkan generasi yang berhemah di jalan raya serta bagaimana cara untuk menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. Program yang seterusnya adalah program pemakanan sihat. Ianya adalah fokus ke arah membudayakan amalan gaya hidup sihat dari segi aspek pemakanan mengikut piramid makanan Malaysia. Ianya boleh diaplikasi dalam pelbagai bentuk kemahiran sama ada secara teori lisan ataupun praktikal, dan dilaksanakan pada bila-bila masa sahaja bergantung kepada kesesuaian dan kreativiti guru untuk menjalankan program ini. Dan ianya juga adalah salah satu usaha penyampaian maklumat berkenaan dan tabiat pemakanan yang betul melalui saluran yang lain. Okey, menu. Menu standard prasekolah.
Okey, surat makluman pelaksanaan menu standard prasekolah KPM adalah bertarikh 7 Januari 2014 iaitu menu standard prasekolah ini adalah selaras di seluruh negara. Ianya disediakan mengikut keperluan nutrisi murid berdasarkan piramid makanan dan pinggan sihat Malaysia iaitu secara kuantitinya adalah secara suku-suku separuh. Dan menu tersebut mengambil kira aspek lokaliti sekolah iaitu sekolah luar bandar, sekolah bandar dan murid yang mengamalkan pemakanan vegetarian. Ini adalah contoh hidangan bagi menu luar bandar, menu bandar dan juga menu vegetarian. Okay, untuk menu standard prasekolah, air dan buah adalah dihidangkan sekali bersama-sama dengan makanan. Kita pun sedia maklum bahawa dengan banyaknya minum air putih maka lebih banyak oksigen yang dibekalkan ke otak. Jadi bila oksigen tersebut mengalir ke otak, jadi lebih mudah anak-anak untuk menerima sebarang ilmu ataupun input yang diajarkan oleh guru. Hal-hal lain, berikut adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan kesihatan. Sekiranya ibu bapa mendapati anak tidak sihat, maka tidaklah perlu untuk menghantar mereka sekolah kerana takut menjangkiti rakan yang lain. Kemudian bawalah anak berjumpa doktor bertauliah untuk mendapatkan sijil cuti. Walau bagaimanapun, jika ubat masih ada, maka anak dibenarkan rehat di rumah dan makan ubat tersebut. Kemudian ketidakhadiran mereka perlu disusuli dengan surat kenyataan sama ada anak tidak sihat dan berehat di rumah ataupun ibu bapa perlu membawa anak ke tempat lain kerana mempunyai urusan kecemasan. Saya memang boleh terima kenyataan secara WhatsApp, tapi saya perlukan juga hard copy ataupun salinan surat ketidakhadiran mereka. Pihak sekolah akan menyediakan satu salinan utama surat, jadi ibu bapa boleh menggunakan surat tersebut untuk diperbanyakkan dan perlu diisi dan ditandatangani oleh ibu bapa. Kemudian bila anak hadir semula ke sekolah, surat tersebut perlu diberikan kepada saya ataupun kepada Cik Mazliani bagi simpanan kami. Okay. Di sini adalah hal-hal berkaitan dengan keselamatan. Murid-murid dilarang membawa ataupun memakai barang kemas, membawa wang atau perhiasan diri. Okay, barang kemas seperti gelang dan rantai ataupun cincin perlu ditanggalkan sebelum mereka ke sekolah. Namun bagi anting-anting untuk mengelakkan keciciran, ibu bapa boleh memakaikan anak-anak dengan anting-anting yang biasa sahaja kerana pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab jika mereka tercicir ataupun kehilangan barang kemas tersebut. Seterusnya adalah permainan telefon bimbit atau gadget. Jika anak-anak termasukkan tanpa sedar gadget ke dalam beg sekolah yang mereka bawa ke sekolah, gadget tersebut saya akan ambil dan simpan sehingga mereka tamat persekolahan pada hari tersebut dan saya akan maklumkan kepada ibu bapa dan ibu bapa perlu hadir ke sekolah dan mengambilnya daripada saya ataupun Cik Mazliani sendiri. Kami tidak akan pulangkan kepada anak-anak sendiri dan mereka bawa pulang sebab takut kalau ada kehilangan ataupun kerosakan kami juga tidak akan bertanggungjawab. Dan kanak-kanak juga tidak dibenarkan bawa senjata ataupun objek berbahaya seperti pisau, lidi dan juga gunting. Okay, berikut adalah hal-hal lain berkaitan maklumat peribadi. Ibu bapa atau penjaga perlu sentiasa mengemaskini nombor telefon bimbit ibu bapa atau penjaga. Ianya bagi memudahkan kami menelefon untuk sebarang kecemasan yang berlaku di sekolah. Kemudian alamat kediaman dan waris terdekat ataupun tempat pengasuh. Ini juga perlu dikemaskini kerana bagi memudahkan saya untuk menghantar murid pulang ke rumah
sama ada rumah sendiri ataupun rumah saudara ataupun tempat pengasuh, kerana biasanya kalau program di luar sekolah, murid-murid akan pulang melebihi waktu 12.30 hari. Jadi bagi keselamatan mereka, saya akan menghantar sendiri mereka pulang. Kemudian ibu bapa perlu mengemaskini status kesihatan murid. Pada awal tahun kami memang akan minta maklumat tentang kesihatan murid, tapi kalau ada perubahan ataupun murid menjalani pembedahan ataupun tiba-tiba dijangkiti penyakit yang perlu mereka pantang makanan ataupun sebarang permasalahan sahaja, perlulah maklumkan kepada pihak sekolah supaya kami tidak libatkan mereka dengan segala aktiviti ataupun pemakanan yang dapat menjejaskan kesihatan mereka. Kemudian persediaan sebelum ke sekolah, walaupun kita tahu tak bila pembukaan sekolah tu bermula, tapi ibu bapa bolehlah sediakan ataupun memberi gambaran kepada anak-anak tentang keseronokan ketika berada di sekolah. Jadi bila hari pertama tu anak-anak tak adalah takut nak ke sekolah ataupun menangis bila ditinggalkan, sebabnya murid tersebut belum bersedia atau untuk ke sekolah. Kemudian ibu bapa juga boleh menyediakan kelengkapan secukupnya. Yang ini adalah berkaitan dengan alat tulis, sebabnya kadang-kadang kalau anak-anak tak siap kerja di sekolah, saya akan benarkan mereka untuk membawa pulang dan disiapkan di rumah. Kalau kelengkapan tak cukup, maka kerja tersebut tidak dapat disiapkan. Okey. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengajar mereka bagaimana kemahiran pengurusan diri, kerana di sekolah mereka akan belajar buat sendiri segala-galanya. Perlu menanggalkan seluar sendiri, memakai seluar sendiri, membersihkan diri selepas membuang air besar ataupun membuang air kecil, jika mereka muntah, itu mereka perlu belajar mengurus diri sendiri. Dan yang seterusnya adalah disiplin masa seperti tidur dan bangun awal. 2 minggu sebelum naik sekolah, bolehlah ajar mereka tidur awal dan bangun awal. Jadi hari pertama ataupun hari yang seterusnya tidaklah terkejut nak kena bangun awal, lepas tu siap-siap pergi sekolah. Jadi hari sebelumnya tu bolehlah ajar dulu bagaimana dan masa pengurusan masa murid tersebut untuk ke sekolah. Okey, dan adalah nombor telefon yang boleh dihubungi. Ini adalah nombor telefon Tuan Guru Besar, iaitu Cikgu Nazaruddin bin Ali, di talian 011-86-6102, ataupun boleh hubungi saya, Cikgu Nur Syafiqah, di talian 014-795-2328, ataupun jika segan boleh hubungi Cik Mazliani ataupun PPM di talian 01978559905. Saya rasa itu sahaja taklimat yang ingin diberikan kepada semua. Sekian, terima kasih. Anak tuan, anak kami, menggunung harapan tuan, melangit lagi harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.